Hari ini nak buat beberapa kenyataan mengenai dengan perjalanan pilihan raya yang sedang berlangsung sekarang ini. Yang pertamanya mengenai dengan undi pos. Di mana undi pos ini sekarang ni dia ada dua kategori. Satu, undi pos yang disenaraikan data pemilih, yang disenaraikan dalam data pemilih SPR, yang mana bagi negeri Kedah ini berjumlah 16,835 orang. Ini terdiri daripada tentera dan polis. Memang ada dalam data pemilih. Satu lagi undi pos ialah petugas SPR, petugas media dan yang berada di luar negara. Kami dapati jumlah ini terlalu besar. Di mana undi pos yang bukan daripada kalangan tentera dan polis ini, kategori yang saya sebutkan tadi, petugas SPR, media dan luar negara, terlalu besar. Walaupun kami tak dapat jumlah yang penuh, cuma ada lagi 4 DUN, Derga, Kota Darul Aman, Sidam dan Dunas, tak dapat maklumat melalui wakil calon yang hadir pada pembukaan kertas undi hari itu. Tapi jumlah tanpa 4 DUN itu sudah mencecah 15,598 orang. Ya. Jadi persoalannya timbul, mereka ini undi pos, bukan undi awal. Bila mereka undi pos, mereka tidak ditandakan jari mereka. Dan ada kemungkinan mereka ini kerana nama dia dalam daftar pemilih, dia boleh keluar mengundi pada waktu bertugas, terutama di daerah mengundi yang berhampiran dengan tempat dia bertugas. Dan ini boleh menimbulkan keraguan bagi pihak kami terhadap pelaksanaan SPR. Kita boleh rujuk kepada ini, Peraturan Pilihan Raya Pengundian POS 2003. Yang pertama, mohon untuk undi POS dengan syarat-syarat tertentu isi borang 1. Yang kedua, mohon dilulus dan dokumen dihantar kepada pengundi. Apabila dokumen itu hantar pada pengundi, nama dalam daftar penggunaan akan dipotong. Nama dalam daftar pemilih akan dipotong. Dokumennya ialah yang pertama kertas undi, yang kedua borang 2, yang ketiga sampul A dan sampul B. Ini akan ada 4 perkara. Kemudian yang keempatnya, pengundi mesti memenuhkan butiran borang 2 dan perlu ditandatangani di hadapan saksi warga negara Malaysia. Kalau dulu yang kita duk komplain dan jadi rahsia umum dah, iaitu bos tempat kerja tu yang akan tanda tangan sebagai saksi. Sebenarnya saya pun boleh jadi tanda tangan saksi. Pak Cuk pun boleh, siapa saja pun boleh. Ni Rahim pun boleh untuk jadi asal dia bukan Bangla. Kemudian yang kelima, pangkah kertas undi secara sulit. Pendedahan kebanyakan diundi oleh majikan. Pendedahan sebelum ni lah. Yang keenam, masukkan kertas undi dalam sampul A, tutup. Lepas itu masukkan sampul A yang ada kertas undi itu dalam dan borang 2 dalam sampul B, tutup. Kemudian hantar dengan segera ke tempat yang ditetapkan. Jadi dalam prosedur dia yang ada dalam ni, tidak ditanda dakwa kekal. Jadi seluruh Malaysia sekarang ni ada sekitar, bagi jangkaan saya lah, 400,000 yang berlegar masa hari mengundi, jari dia tidak ditanda dengan dakwa kekal. Okey, oleh itu reformasi undi pos ala SPR telah menyebabkan pengundi pos meningkat mendadak di setiap parlimen dan DUN. Anggaran kasar seluruh Malaysia sekitar 4,000 pengundi pos yang telah memohon 222 parlimen kali 1,800 orang, 399,600 orang. Itu jangkaan saya lah. Jadi semua 400,000 pengundi pos tidak ditanda jari dengan dakwa kekal. Persoalan dia, siapakah yang boleh menjamin mereka tidak akan mengundi sekali lagi di hari mengundi pada 5 Mei 2013 kerana jari mereka masih bersih. Jadi saya bagi contoh macam mana pula benda ni boleh berlaku. Okey, kaedah satu. Kaedah nak tipu. Ajang nak tipu. Bagaimana pengundi pos yang diprojek boleh mengundi sekali lagi? Faham tak yang diprojek?
mana yang disusun oleh peringkat tertinggi. Kita tidak berlawan dengan orang panggil apa? Polling officer apa? RO. Ketua tempat mengundi. Tak, bukan ketua tempat mengundi. Ni RO. Pegawai pengurus. pegawai pengurus pilihan raya. Jangan salah faham lah kata kita berlawan dengan mereka. Ini kita lawan di peringkat tertinggi Barisan Nasional dan juga pihak tertinggi SPR. Okey. Didaftarkan beberapa daerah mengundi dengan nama sama, tapi diubah kurang dari 2 nombor kad penalan. Dah diset oleh pihak jasa ke pihak mana, didaftar di 2 tempat mengundi. Contoh, saya ambil saya sendiri, senang. Saya pergi orang lain saman, ni saya saman saya tak apa. Memohon sebagai pengundi pos. Saya ada di 2 tempat. Aris bin Awang 630617025029. Saya mengundi Parlimen Kuala Kedah, Taman Sopia. Jadi, saya mohon sebagai pengundi pos, katalah saya kata saya petugas media. Saya undi sebagai pengundi pos, tapi saya di projek. Saya undi sebagai pengundi pos, jadi senarai nama saya akan dipotong semasa pengeluaran undi pos. Tapi jari saya tidak ditanda dengan dakwat. Okey, bagaimana mereka boleh mengundi sekali lagi? Oleh kerana jari pengundi pos projek tidak ditanda dakwat kekal dan ada kesilapan kecil nombor kad penalan yang disengajakan sejak awal, mereka akan diminta mengisi borang akuan 11. Kita boleh rujuk dalam buku ejen tempat mengundi borang 11. Ini orang yang salah nombor kad penalan dia 2 ke bawah boleh mengisi borang akuan untuk menunjukkan bahawa saya selanjutnya mengaku bahawa saya belum lagi mengundi, sama ada di sini atau di tempat lain dalam bahagian pilihan raya. Kubang palsulah saya pula tu sekali lagi tu, di Bukit Tangga. Habis lepas tu saya tanda tangan, kemudian ketua tempat mengundi pun tanda tangan. Cek jari saya tidak ada dakwat kekal. Maka saya dibenar mengundi sekali lagi. Barulah selepas saya mengundi sekali lagi di Bukit Tangga itu, jari saya akan ditanda dengan dakwat kekal kerana saya menjadi pengundi biasa yang di projek. Okey, kita boleh tengok. Ini borang yang borang 11 tadi. Kemudian ini, kalau tuan-tuan kata tak berlaku pertindihan, SPR akui terdapat pendaftaran berganda. Akan semak status penulis blog Pro UMNO. Apa tu, Papa Gomo. Yang ada lagi banyak lagi pengundi berganda ditemui dengan slip yang dikeluarkan oleh SPR. Okey, lagi pengundi berganda. Ni nama India ni, dengan kad penalan sekali dengan dia punya ni. Okey, kaedah kedua. Bagaimana pengundi pos yang di projek boleh mengundi sekali lagi? Contoh, diberi kad penalan projek yang telah menjadi rahsia umum. Ini kad penalan projek lagi, tu lagi dahsyat. Bagaimana mereka boleh mengundi? Oleh kerana jari mereka tidak ditanda dakwat kekal dan ada kad penalan projek, terutama ni Ustaz Firdaus daripada Bukit Malut, Burma. Maka mereka dibenar mengundi sekali lagi tanpa halangan di mana saja nama mereka telah letak. Setelah itu barulah jari mereka ditanda dakwat kekal. Undi pos sekali, masuk undi biasa sekali. Ya, IC projek. Kad penalan yang bertindan yang kita dapat kesan di Kedah ni berjumlah 2,058 orang. 2,058. Tapi tak bagilah, lagi kata tuduh mereka pula. Ni data lengkap. Ni kita ambil daripada laman web SPR. Semua nama kad penalan ni dia beza satu huruf satu angka saja yang boleh guna borang 11 tadi. Oh, saya dah kata dah tadi. Semua ini tidak. Sebab itu saya tak akan bagi senarai ni. Kita tidak pernah menuduh, tapi masalah dia diprojek oleh pihak tertentu yang di peringkat pusat yang menjadi pihak pemenang sebelum ini. Ada grand design dia. Ada grand design dia. Kita tidak tuduh pengamal media. Pengamal media kita tengok semuanya nak sokong Pakatan Rakyat. Terutama Sinar. Yang ada di projek. Saya juga tak tuduh, tapi saya jangka di bawah jasa dia juga di bawah ni ada dia punya kaedah.
Sebab Kita tu tak ada tuduh. cadangan tadi supaya tidak ada mana Untuk pihak ragu, mana pihak ragu, tanda jari tu. Habis, tanda selesai. jadi buat undi awal. Buat undi awal. Pihak media pun Undi tak awal. rasa dituduh. Ha. Undi awal takkan tak boleh. Dengan jangka masa yang cukup Ha. cukup panjang. Kita on the spot panggil mai sini pun boleh. Tiba-tiba nak pergi mengundi tak boleh. Satu benda yang memang ada satu-satu benda yang nak dibuat. Okey. Tajuk tu. Saya nak sebut yang keduanya, dalam perjalanan kempen sekarang sehingga Sabtu sampai sehingga 4 Mei, kita telah mengarahkan semua jentera kita supaya tidak mengadakan konvoi bermotosikal kah, berkenderaan kah, seperti mana tahun 2008 yang lalu. Kerana kita nampak kalau kita izinkan ini, golongan anak muda terutamanya akan melakukan konvoi, mungkin sampai 1000 motosikal dan sebagainya. Ini boleh mengganggu ketenteraman awam, terutama jalan raya dan sebagainya. Jadi kita harap pihak lawan pun jangan cuba provokasi. Dan kalaulah ada konvoi itu letak bendera PAS seperti mana berlaku di Terengganu, buat bising dalam kampung, dalam bandar, ganggu lalu lintas dan sebagainya, walaupun letak lambang PAS, itu bukan jentera kita. Sebab jentera kita semua dah kita bagi arahan tidak ada lagi konvoi sehingga hari mengundi. Tidak ada lagi konvoi sehingga hari mengundi.